Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini dan kita menghitung hari untuk masuk ke tahun baru 2021 yang mana kalau kita perhatikan kepada keadaan sekeliling, vibes ataupun getaran yang kita terima tidaklah semeriah dulu dan kita pun faham tentang apa yang berlaku hari ini, masih lagi berjuang untuk memutuskan rangkaian COVID-19. 30 Disember 2020. Selamat pagi. Salam sejahtera diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Saya pasti ramai sekarang ini kan menantikan saat untuk tahun baru, ada yang pergi bercuti. Jadi jaga diri dan lakukan apa yang saja yang telah ditetapkan oleh kerajaan, bercuti untuk kita tenangkan fikiran dalam kita berdepan dengan keadaan yang sangat tegang ini. Tapi pada masa yang sama jaga dan jangan lupakan apa yang telah ditetapkan oleh SOP. Ya, dan kita pun mengharapkan anda dalam keadaan yang terbaik sebab akan berlaku pelbagai transisi kehidupan yang mana pastinya usia akan bertambah. Mungkin ada transisi daripada seorang anak yang akan masuk ke sekolah ataupun beralih tingkatan dan sebagainya. Memoga ada keajaiban yang akan berlaku, terutama adik-adik yang masih berjuang untuk SPM. Biasa kalau nak masuk tahun baru dah selesai dah mungkin bekerja, tapi mereka masih lagi dalam 2-3 bulan lagi untuk menghadapi persediaan yang penting ya. Sebab ialah mereka masih lagi dalam menantikan SPM, sedangkan nanti bila masuk tahun baru yang kata 4 sekarang ni pun dah masuk ke tahun 5 juga. Jadi memang ada cabaran yang besar untuk para guru untuk tahun ini. Sebab tahun ini kan cuti pun sampai 20 Januari dah buka sekolah kan. Ya. Jadi perancangan untuk ibu bapa juga. Pastinya ibu bapa bimbanglah kan bagaimana nanti anak-anak ini untuk belajar dekat sekolah, buka ke sekolah, apatah lagi sekarang PKPB di beberapa negeri masih diteruskan. Macam Sofia macam mana persiapan anak ni? Kecil lagi ke dah sekolah ke? Anak kecil lagi 3 bulan baru nak masuk 4 tahun. Tapi saya suka perkataan yang disebutkan oleh Fitri tadi, perkataan berjuang atau perjuangan itu bukan sahaja bagi ibu bapa, anak-anak di sekolah, tapi kita semua kerana ialah dalam sekian lama kita melalui tahun ini yang memang cukup berbeza. Kita harapkan agar anda masing mempunyai semangat juang itu, tidak kira dalam segala apa urusan anda yang perlu ditukar, mungkin sedikit transisi cara bekerja di rumah dan sebagainya. Kami harapkan agar anda kekal semangat untuk memasuki kurang daripada 48 jam lagi untuk kita memasuki tahun 2021. Kalau disebut tentang anak, tadi Sofia ada sebut kan? Ya. Anak ke anak baru. Amin. Pun boleh Saya juga. doakan saya. Doakan saya. Kau awak? Tak, Bibi tak payah getar kalau jawab. Okey, kita pun fahamlah situasi sekarang kan. Ada yang merancang mungkin kerana faktor ekonomi dan sebagainya. Apa yang penting kita bahagialah. Betul? Mungkin ada yang nak naik pelamin, nak menyarung cincin ke, doa ini dipermudahkan. Amin. Jadi apa cerita? Cerita apa? Hari Tak kerja tahu. saja? Hari bekerja saja dibolehkan untuk... Betul kan. Tadi kita macam bincang kak, bukan nak kahwin lagi, tidak. Dengan penduri kahwin sekarang ni kan dibenarkan untuk buat pada waktu Hari bekerja. hari bekerja. Hujung minggu tu tak digalak-galakkan, tak dibenarkan untuk buat. Jadi ada juga nanti hari ini siapa yang berkahwin, bernikah, bersanding, semoga dipermudahkan majlis sekalian. Ya, okey. Tak apalah, yang penting selesailah yang dimuktamadkan hubungan tu dan bukanlah walimah besar-besaran. Yang penting kita dah pun sah sebagai suami isteri. Okey, kita doakan semoga ramai yang akan bertemu jodoh, mendapat apa yang diimpikan untuk tahun hadapan ya. Moga-moga. Dan apa isu kita hari ini? Kita dah bawa perkembangan dulu seperti biasa statistik COVID-19. Bagaimana dengan kes baru yang telah dicatatkan semalam? 1,925 kes positif COVID-19. Ini angka turun naik berada di tahap itu jugalah. Selangor masih lagi merekodkan kes paling tinggi untuk hariannya 747, manakala Kuala Lumpur 360 kes. Diikuti dengan Pahang 288 kes. Dan yang paling kita bimbang seandainya mengikut daripada Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri menyebut bahawa kalaulah tidak ada sebarang tindakan seperti PKPB ini, jumlahnya boleh meningkat sampai 4 juta. Dan walaupun dapatkan PKPB pun, yang kita risaukan ini adalah tentang kebolehjangkitan. Bila-bila ada saringan di lapangan, kemudian ada kelas tertentu, kalaulah tak diperketatkan memang jangkitannya dijangka mencecah puluhan ribu. Kalaulah semua orang bergerak tanpa kawalan ataupun tanpa SOP, boleh mencecah sampai ke julat 4 juta, itu sangat bahaya. Betul. Dan semalam sahaja kan kita melihat secara keseluruhannya dapat lebih 270 kluster dan semalam saja mencatatkan 9 kluster baru, Fariha. Ini kami ialah setiap hari akan memberikan perkembangan terkini berkenaan kluster-kluster terbaru, tapi kalau anda sendiri yang tahu anda akan keluar rentas negeri dan sebagainya, bercuti dengan
keluarga yang rakan. Kami harap agar anda kekal cakna untuk mengetahui bagaimana pergerakan kumulatif nombor COVID ini di kawasan-kawasan yang anda akan pergi. Kerana ini pastinya akan memberikan sedikit sebanyak ingatan untuk kita untuk menjaga segala kawalan kendirilah. Dan itu antara kita kongsikan hari ini. Bukan itu sahaja. Kita semalam difahamkan dapatnya satu kes yang agak kritikal bagi pelajar kita yang berada di Manchester. Dan dilaporkan keadaannya stabil tapi masih dalam keadaan koma. Dan ini daripada kegiatan berbasikal di Manchester. Tidak dapat perinciannya. Tetapi kita mampu untuk menghubungi wakil TV3 di London, siapa lagi bukan Haliza Hashim, untuk berkongsi perkembangan terkini berkaitan dengan perkara berkenaan. Hello. Assalamualaikum. Kami masih lagi cuba untuk mendapatkan Haliza Hashim. Tadi dah nampak pun di skrin. Hello, Ya, selamat pagi Haliza. Selamat pagi. Haliza, terima kasih bersama dengan kami. Mungkin boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan berita yang kami terima berkenaan dengan pelajar Malaysia di Manchester, Nurul Izzah Muhammad Syukri, 20 tahun yang semalam dikatakan mengalami kemalangan dan kritikal juga keadaannya. Mungkin Haliza boleh kongsikan? Hari ini mengikut laporan dari Pegawai Education Malaysia yang telah ke Manchester dari London. Dalam perbualan telefon saya dengan mereka katakan Nur Izzah sekarang masih berada di unit rawatan rapi di Salford Royal Hospital dan dalam keadaan induced coma, dan beliau adalah kritikal tetapi stabil. Dan dilaporkan juga Nur Izzah telah menjalani pembedahan kecemasan semalam. Jadi satu lagi perkembangan terbaru adalah ibu dan bapa Nur Izzah telah dihubungi dan sekarang dalam perjalanan ke London. Kedua mereka berlepas dari Kuala Lumpur beberapa jam yang lalu dan dijangka tiba di London tengah hari esok dan akan terus ke Manchester. Jadi bagaimana dengan kawalan di saat kita faham situasi di UK yang banyak menggunakan lockdown. Jadi bagaimana urusan pergerakan dari bandar ke bandar, Haliza, terutama mungkin pelawat dari luar negara yang masuk ke negara berkenaan? Memang buat masa ini Tier 4 almost macam lockdown dan memang ada kawalan dan sekatan pergerakan. Bagaimanapun kalau emergency, saya kira ibu dan bapa Nur Izzah dapat ke Manchester kerana Nur Izzah adalah pelajar kerajaan Petronas, dan Petronas pun telah buat arrangement Education Malaysia di London dan selaku wakil Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London juga telah buat arrangement supaya ibu bapa Nur Izzah dapat ke Manchester dan insyaAllah walaupun ada obviously ada kawalan COVID di hospital, insyaAllah mereka akan arrange supaya ibu bapa dapat melawat anak mereka. Haliza, mungkin bila menghubungi keluarga mereka, Haliza dapat bercakap dengan mereka sendiri kan? Jadi bagaimana penerimaan keluarga ketika itu? Saya tak bercakap dengan ibu dan bapa. Cuma saya bercakap dengan saya dapat kenyataan dari Petronas yang mengatakan mereka akan memberi full support kepada keluarga dan kepada pihak berkuasa di Manchester untuk menjalankan siasatan mengenai kemalangan ini. Mereka telah mengeluarkan statement. Baik, terima kasih atas laporan yang diberikan kami. InsyaAllah akan hubungi dari waktu ke waktu untuk dapatkan perkembangan terkini, Haliza. Ya, insyaAllah. Baik. Dan kita sama-sama rakyat Malaysia mendoakan yang terbaik buat Nurul Izzah Muhammad Syukri dan ada juga dikongsikan di laman sosial terutamanya daripada sahabat-sahabat beliau untuk memohon rakyat Malaysia lakukan solat hajat kan, mendoakan yang terbaik. Moga ada berita yang baiklah untuk Nurul dan juga keluarganya. Ya, dan fahamkan keluarga ataupun sahabat juga membuatkan fundraising di bandar untuk membantu seandainya ada kecemasan yang diperlukan. Okey, baik, itu dia tadi sikit isu ataupun perkara yang melibatkan pelajar Malaysia di luar negara. Dan kita juga nak berkongsi paparan akhbar untuk hari ini. Okey, di berita harian, saya mulakan berita harian kan. Ini di halaman ke-29 sedikit perkongsian ataupun orang yang perlu diambil tahu oleh
Rakyat Selangor, 130 kawasan di Selangor terjejas akibat gangguan bekalan air tidak berjadual. Jadi ini 130 kawasan di wilayah Klang, Shah Alam dan juga Petaling mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual mulai jam 1 tengah hari semalam. Jadi Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd dalam satu pernyataan memaklumkan ini adalah berikutan insiden paip utama pecah di bulatan persiaran Tengku Ampuan Seksyen 15 dekat sini. Jadi susulan itu, bekalan air akan ditutup pada jam 1 tengah hari bagi memastikan kerja pembaikan berjalan lancar. Gangguan bekalan air tidak berjadual ini berlaku di 58 kawasan di wilayah Klang, Shah Alam dan 72 lagi di Petaling. Jadi pastinya benda ni kadang-kadang ada yang terkejut kenapa tiba-tiba tak ada air. Jadi rupanya ada paip utama yang pecah. Jadi diharapkan kerja-kerja untuk membaik pulih itu dilakukan dengan cepatlah sebab banyak juga kawasan yang terjejaskan, 130 kawasan di Klang, Shah Alam dan juga Petaling. Mana yang sempat tak ada air itu gunakanlah dengan sebaik mungkin. Baik, itu di berita harian. Okey, ini tentang Metro berisa ataupun kisah dari Johor. Apa nak jadi dengan Mersing? Sultan Ibrahim murka sikap rakyat abai kebersihan daerah taikan pelancong. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar murka dengan sikap segelintir rakyat di daerah Mersing yang mengabaikan aspek kebersihan sehingga tempat awam itu dipenuhi dengan sampah sarap. Dan Sultan Johor bertitah, Mersing perlu mencontohi daerah Muar apabila Bandar Maharadin itu dinobatkan sebagai bandar pelancongan terbersih ASEAN 2018. Mersing berpotensi besar terus dimajukan sebagai dalam sektor pelancongan dan ia juga pintu utama untuk ke pulau pelancongan sekitar. Jadi katanya ada pelbagai bagi dia ada pelbagai idea untuk diterjemahkan tetapi tiada orang nak berkunjung jika keadaannya kotor. Dan Sultan Ibrahim turut bertitah mahu pihak berkuasa tempatan menguatkuasakan kompaun secara efektif supaya rakyat lebih berdisiplin. Demikian berkesan dari Mersing Johor. Baik, saya teruskan dengan perkongsian di NST. Ini juga berkenaan dengan kekecohan kartel daging haram. Dikatakan di sini di halaman utama NST, deep impact on sales. The sale of imported meat has been adversely affected since the cartel scandal surfaced due to consumer uncertainty over the halal status, says traders who strenuously appeal for a speedy resolution. Dan di halaman dan di kedua dan ketiga ada menunjukkan sedikit sebanyak gambaran di seluruh negara bagaimana disebabkan kartel ini harga ataupun kelangsungan ekonomi bagi peniaga-peniaga daging import ini cukup terjejas. Traders dealing imported beef claim that they have been struggling to make ends meet ever since the activities of meat cartel passing off non-certified imported meat as halal beef were exposed recently. Stung by the financial losses, they are hoping for the authorities to find a speedy solution to the issue. Ini dikatakan di sini bagi para peniaga daging import, mereka mengharapkan jawapan yang sebenar-benarnya dapat dicari bagi kemelut ini. Dan sudah tentunya mereka cukup terkesan teruk dengan kerugian yang besar sama ada dari segi stok ataupun bekalan daging import yang tidak pasti status halalnya. Dan di halaman ketiga juga ada dikatakan di sini di sekitar pasar raya dan juga kedai runcit setakat ini tidak terkesan kerana mereka masih mempunyai kepercayaan para pengguna iaitu rakyat Malaysia. Jadi kita boleh lihat begitu panjang ya dia punya rentetan keadaan ini daripada satu sindiket yang telah pun berleluasa lebih 40 tahun dan kita melihat salah satu kesan impak yang sangat besar. Kami mengharapkan agar kita doakan agar terdapatnya satu jalan penyelesaian yang paling mudah tapi paling memberikan impak yang cukup khusus lagi untuk membendung mereka ini daripada terus berleluasa. Itu di halaman kedua dan ketiga New Straits Times. Ya. Baik. Dan kita juga nak kongsikan berkenaan dengan sebab kita kan bercakap berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini kan bila nak keluarnya dan kita lihat bagaimana usaha kerajaan sendiri telah memberi satu pernyataan bahawa nanti insya-Allah akan dikeluarkan untuk 80% yang mana yang didahulukan oleh rakyat Malaysia. Ya, tapi bagi di negara tertentu mereka telah pun mendapat vaksin berkenaan sebagai daripada usaha untuk
terus memberikan yalah kekangan untuk memutuskan rangkaian virus bahaya ini dan pastinya Sofia ingin berkongsi sesuatu. Dan kita difahamkan setakat ini di seluruh dunia setiap negara telah mengorak langkah untuk mencari vaksin apa yang bersesuaian untuk menampung keperluan rakyat mereka. Dan di California saja kita difahami terdapatnya disalurkan vaksin dinamakan Pfizer dan juga BioNTech. Di mana kita tahu juga Pfizer ini adalah antara yang telah pun dipilih dan diusulkan oleh kerajaan kita untuk diberikan kepada rakyat kita. Dan kita akan melihat sebenarnya apakah tinjauan bagi seseorang rakyat Malaysia yang kini berada di California, Amerika Syarikat dan telah pun menerima vaksin ini di sebelah sana. Dan menerusi panggilan video, kita bersama dengan Farhad Adam Aznan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pukul berapa di sana tu? Sekarang pukul 4 petang. 4 petang, selamat petang ya. Apa khabar Encik Farhad? Baik setakat ni? Baik. Baik, kita difahamkan kan Encik Farhad adalah antara rakyat Malaysia di sana yang telah pun menerima vaksin ini kerana Farhad juga adalah seorang yang bertugas sebagai student resident firefighter di UC Davis Fire Department sejak Ogos 2020. Jadi diberikan keutamaan itu. Mungkin nak kongsikan sedikit sebanyak apakah jenis vaksin yang telah pun diberikan kepada Encik? So, saya telah menerima vaksin Pfizer. Sebahagian daripada bomber di UC Davis Fire Department mendapat vaksin Pfizer dan yang lain menerima vaksin Moderna. Setakat ini kami tiada masalah dengan dua-dua vaksin tersebut, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia selepas mendapat vaksin itu, selepas pengambilannya, ada langkah-langkah penjagaan ke ataupun sedikit sebanyak apa yang anda perlu pantau daripada segi mungkin kesampingan dan sebagainya? Tak. So, yang dibuat, kita tunggu je 15 minit. Kalau okey, balik rumah je lah. Kalau tu je lah. Dan kita melihat tinjauan Farhad sendiri kan, antara di minggu lalu sendiri, rata-rata dekat 164 orang California meninggal dunia setiap hari. Jadi adakah selepas ini akan lebih ramai lagi rakyat tempatan di sana yang akan menerima vaksin ini berdasarkan apa yang dilihat oleh Farhad di sana? Harap-harap vaksin dikeluarkan dengan lebih banyak. Tapi setakat ini vaksin diutamakan untuk first responder dan golongan risiko tinggi, iaitu warga emas atau pesakit kronik. Hari itu saya kerja di hospital, bertugas dalam emergency room dan yang saya lihat semua jururawat dapatlah vaksin tu. Tapi yang saya nampak juga emergency room tu memang penuh sekali sampai pesakit terpaksa tunggu di luar untuk mendapat rawatan. Wow. Baik, jadi yang diberikan keutamaan dulu adalah tentunya barisan hadapan termasuk Encik Farhad sendiri kan. Jadi selepas menerima vaksin ini, adakah anda atau Encik Farhad ni diberikan keutamaan untuk juga keluar ke lapangan lebih lagi berbanding dengan mereka yang belum lagi menerima vaksin? Setakat ini restriction dia sama je untuk kita yang menerima vaksin sebab kita dapat satu dos je vaksin tu dan untuk satu dos rasanya efektif 48% saja. Tapi bila dapat dua dos 95% lah. Tapi sekarang kita mengikut protokol macam biasa. Baik. Jadi daripada satu dos yang dengan dos kedua tu berapa jurang masa dia, berapa lama? 3 minggu. 3 minggu. Okey, jadi selepas ni 3 minggu lagi Encik akan untuk mendapatkan suntikan yang kedua lah. Yalah, Januari 13 tak silap saya. Jadi kita nak melihat sedikit sebanyak tinjauan Encik Farhad sendiri di sana kan, bagaimana daripada kita melihat kes yang sangat tinggi di California, adakah terdapatnya penguatkuasaan yang lebih lagi untuk mengawal pergerakan di California? Ya, di California tak silap saya dah melebihi 2 juta kes. Ya. Tapi California telah mengisytiharkan kawalan yang lagi ketat. Yang diorang panggil Purple Tier. Lebih kurang macam CMCO di Malaysia tapi lagi ketat lah. Baru-baru ini kes semakin meningkat lagi. Mungkin sebab musim perayaan Thanksgiving dan Christmas di mana orang balik kampung untuk ziarah keluarga macam kita lah time raya kan. So disebabkan itu kes meningkat.
Baik. Bagi Encik Farhad sendiri kan bertugas sebagai student resident firefighter. Jadi adakah mempunyai sedikit sebanyak peranan untuk membantu frontliners ataupun barisan hadapan yang lain berada di lokasi-lokasi tertentu untuk mungkin memberikan sedikit bantuan daripada aspek membendung COVID-19 ini? Ya. So di UC Davis Fire Department, bomber juga mempunyai kelayakan EMT atau Emergency Medical Technician. Baik. So katalah seorang memanggil 911 kerana sakit atau tercedera, 911 akan menghantar bomber sekali dengan ambulans kepada mangsa tersebut. So kami boleh bagi bantuan medikal lah. Oleh sebab itu kami lebih terdedah kepada risiko mendapat COVID-19. Itulah antara sebab yang kami diutamakan mendapat vaksin. Okey. Setakat ini bagi Encik Farhad ada melihat tak rakan-rakan setugas yang juga turun ke lapangan seperti Encik Farhad sendiri, adakah mempunyai satu statistik yang ramai sebenarnya yang juga terkena jangkitan COVID-19 ini di sana? Dalam departmen saya tak banyak sangat. Kalaulah terdapat COVID punya exposure, kami kuarantin dan tidak dibenarkan kerja. So tapi agak terkawal lah dalam Davis Fire Department ni. Baik, jadi selepas ini kan sekiranya segalanya dah mula pulih dan sebagainya, adakah Encik Farhad mempunyai satu niat untuk pulang ke Malaysia ataupun ingin terus berkhidmat di sana? Tak, lepas tamat pengajian di sini saya berniat balik ke Malaysia lah. Nak jadi data scientist sebenarnya. Baik. Kita doakan yang terbaik lah ya. Jadi bagi mereka kan, kita difahamkan satu kesamaan di sini, di sebelah sana, di California dan juga di Malaysia adalah barangkali penggunaan vaksin yang sama iaitu Pfizer. Jadi berdasarkan pengalaman Encik sendiri, setakat ni memang okey, tak ada rasa kesan sampingan, rasa penyakit ke? Semua okey? Yakin setakat ni? Yakin. Baik. Okey, yang itu kita nak doakan yang terbaiklah kepada Encik Farhad kan, kerana berjuang di sebelah sana untuk memastikan keselamatan mereka dan membantu barisan hadapan yang lain. Semua kekal selamat dan kekal menjaga segala yang perlu untuk keselamatan diri anda juga. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Farhad Adam Azlan, seorang rakyat Malaysia yang menetap di California pada ketika ini, difahamkan telah pun menerima dos pertama bagi vaksin Pfizer. Difahamkan di California dapat dua jenis vaksin iaitu Pfizer dan juga BioNTech. Dan ini antara kesamaan yang boleh kita lihat dan alhamdulillah tiada sebarang simptom ataupun kesan sampingan yang dapat kita lihat, Farha. Tapi dia kata kalau yang pertama ni hanya 45% je kan. Nanti 3 minggu lagi dapat yang keduanya. Betul. Kita doakan yang terbaiklah, moganya ada keberkesanan vaksin itu kan bagi sebab masih di peringkat awal, jadi mungkin ada individu yang mungkin tidak tahan tentang vaksin berkenaan ya, mungkin kerana pelbagai faktor kesihatan dan lain orang lain impaknya mungkin. Setuju. Baik, selepas ini nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan topik. Wah, ini topik kalau kita dengar, isteri bergaji lebih tinggi daripada suami. Panas. Tuan-tuan tengok juga mungkin orang mungkin lain situasi dia. Mungkin isterinya umur 50, suaminya umur 20. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Tapi lelaki boleh terima tak? Boleh terima tak? Dia mempunyai gaji lebih tinggi. Ada kata mencabar? Itulah mungkin itu satu rahmat. Di isteri dia memang dapat. Yalah, sebab hidup ni kan perkongsian. Wow. Mungkin semua positif ya. Itu kata suami. Kata isteri bagaimana? Betul. Kita nak dapatkan kalau misalnya kalau dapat anda berkongsi ke pengalaman peribadi ke, boleh kongsikan. Kalau malam-malam gunakan mungkin akaun palsu ke, yang penting kita dapat penjelasan yang itulah ya. Okay. Semua selepas ini kita akan bincangkan lanjutlah berkenaan dengan. Lepas tu ada topik apa lagi kita akan bincangkan berkenaan dengan kerjaya pengendali kren. Betul. Okey, kita beraksikan kembali selepas ini. Hari lepas itu pula ada lagi 2 orang di majlis yang sama telah juga disahkan positif. Hari ini adalah hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk dah habis moratorium, masih tak dapat apa-apa pekerjaan. Oleh skamer ni sebab mereka ni pandai bercakap, selalunya kita percaya. Itu sekarang ni kita duduk di rumah. Siapa nak buat kerja-kerja ni? Dulu anak kita hantar kat nursery. Saya rindukan kawan-kawan, guru-guru dan masa bercuti bersama keluarga. 2020, tahun mencabar buat kita. Segala rintangan yang dihadapi mengajar kita untuk lebih menghargai diri, keluarga dan insan sekeliling.
saling mengingatkan, saling berpesan. Pengalaman silam jadi pedoman. Dengan doa, azam dan kecekalan, terus meniti tahun mendatang. Bersama harapan dan senyuman. Antara paparan menarik Malaysia hari ini, minggu ini. Rabu, gaji isteri lebih tinggi. Khamis, persediaan pembelajaran 2021. Jumaat, raikan tahun baru bersama kami. Segalanya di MHI TV3. Baik, kembali semula dalam MHI. Seperti mana sebelum tadi berehatkan, kita dah cakap tajuknya, isteri bergaji lebih tinggi daripada suami. Adakah ia satu masalah ataupun bagaimana untuk menyelesaikannya? Anda ada konflik, rasa rendah diri ataupun isu-isu lain yang muncul di sebalik pendapatan ini? Sebab biasanya suami yang jadi breadwinner kepada keluarga, pembekal penting kepada semua nafkah kehidupan keluarga. Tiba contoh saja untuk memudahkan pemahaman. Contohnya isteri seorang usahawan katakan. Usahawan gaji yang RM20,000 ataupun suami kerana kecil gaji RM1,000 lebih. Contohlah, ini contoh saja. Macam mana penerimaan ataupun kalau ada konflik percakaran, apakah itu akan dijadikan sebagai modal untuk merendahkan pihak yang lain? Sebab kadang-kadang biasalah, kadang-kadang cinta mula-mula boleh terima. Kan? Tapi di tengah jalan nanti dah setahun, 2 tahun, tiba-tiba lambat laun akan timbulnya konflik ataupun isu yang membabitkan perbelanjaan tentang rumah tangga ini. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita tapi hanya di sidang video bersama dengan Profesor Datuk Dr. Harlina Halizah Haji Siraj, merupakan pengarah Pusat Citra Universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Fariha dan Fitri ya. Ya. Betul. Baik, Prof, itulah dia isu ini. Kadang-kadang isu gaji pun boleh menggugat ketenteraman, terutama kalau ada disimbah api ataupun ketika berlaku percakaran kan. Ya, mungkin menimbulkan kemarahan dan akhirnya isu-isu gaji juga akan dikaitkan sebagai modal untuk bertengkar itu. Macam mana Prof melihat isu ini? Okey, terima kasih Fitri dan Fariha. Sebenarnya kita bincang tajuk ni terutamanya dalam masa pandemik COVID-19 ni, bila kita adanya yang mungkin ya dibuang kerja ataupun ialah pendapatan merudum ya. Jadi saya nak gunakan satu kajian yang terbaru ya pada diterbitkan dalam Jun 2019. Dia nak bercakap tentang topik-topik ni, dia tak boleh orang kata main-main agak je. Dia kena ada kajian dia supaya kita ada landasan untuk orang kata berbincang tentang topik ni. Dari situ kan tu ya Fariha dan Katri yang mengukur tekanan psikologi lelaki dan dibandingkan dengan pendapatan relatif pasangan dia. Kajian ni diterbitkan Jun 2019 ya, dijalankan oleh sekumpulan penyelidik di University of Bath ya, UK. Dia melibatkan 6,000 pasangan ya. Dan pasangan itu dilihat dalam tempoh 15 tahun. So satu kajian yang agak orang kata power dia kuat tu sebabnya dia prospektif ya, dia melihat 15 tahun dan dia mengukur ataupun melihat dari sudut pendapatan keluarga dan lihat contribution ataupun sumbangan suami dan isteri. Itu sangat bagus tu nak tengok ya. So dia kajian ini melihat kepada tekanan psikologi lelaki ni dia paling tinggi ataupun dia tinggi dulu apabila dia menjadi penyara tunggal atau tadi Fitri katakan the sole breadwinner. Maknanya dia tak bekerja lah, dia semuanya tertanggung di atas dia. So tekanan tu memang tinggi ya. Tetapi dia kan sebenarnya menjadi menurun kalau kita ukur tekanan itu apabila isteri juga bekerja. Ya, maknanya bila bekerja dipanggil dual earner as compared to single earner, dia jadi dual family kan, maknanya isteri pun ada kerja bawa balik juga pendapatan ya untuk menyumbang kepada pendapatan keluarga ya. Jadi masa tu bila diukur tekanan ni Fitri, dia menurun, lega lah ya, lega. Ada banyak yang orang kata boleh kami isteri membantu kan, kalau misalnya
bekerja juga. Dan dalam kajian dilihat bahawa bila isteri bekerja, apa yang paling ketara adalah tahap pendidikan anak-anak, kualiti pendidikan anak-anak meningkat. Maknanya wang yang diperolehi dari pendapatan isteri itu selalunya akan digunakan untuk mendapatkan pendidikan yang paling berkualiti untuk anak-anak. Jadi itu sangat ni, dan of course dia membantulah daripada sudut saraan masa tu nak beli rumah seterusnya. Kemudian tetapi apabila sumbangan isteri kepada pendapatan keluarga itu 40% meningkat, 40% dan lebih tinggi dari itu. Maksud dia macam inilah Fariha dan Fitri. Maknanya kata 100 tu adalah kita punya pendapatan keluarga. Mula-mula tu of course sangat berat kalau misalnya 100% tu daripada suami. Kemudian kata isteri bekerja. Jadi tak apa, isteri menyumbang mungkin 15%, 10%, 20%, 30%. Tapi kalau 40% ke atas, tekanan suami ni meningkat balik. Dia meningkat sharply, dia meningkat secara mendadak apabila suami isteri itu mula menyumbang 40% ke atas. Maknanya apatah 50%, 60%, maknanya, dan dia paling tinggi, lebih tinggi daripada kalau dia jadi sole breadwinner tadi, penyara tunggal. Dia ni lebih tinggi kalau sekarang ni isteri dia pula jadi penyara tunggal. Maknanya dia 100% bergantung kepada isteri dia. Jadi dia punya graf ni kan, Fitri dan Fariha, sangat cantik. Dia macam parabola. Dia tinggi, kemudian dia turun, kemudian dia naik balik. Dan akhirnya kalau misalnya isteri lah 100%, tahap psikologi tekanan itu lebih tinggi daripada kalau dia seorang penjara. Dan apakah tanda-tanda psikologinya tu? Dia akan rasa sedih, dia akan rasa murung dan juga very anxious, sangat resah, tak boleh tidur malam dan merasa dirinya tak berguna dan tidak ada harapan. Jadi di sini dia sangat mempengaruhi kesihatan mental lelaki sebenarnya. Saya berhenti kat situ dulu. Prof, sebab kita melihat kalau kata isteri bergaji lebih tinggi daripada suami kan, kita melihat ada juga salah satu faktor sebab kadang-kadang zaman sekarang kita lihat lelaki lebih muda kan berkahwin dengan perempuan yang lebih berusia. Maknanya prestasi kariernya dah berkembang lebih besar. Jadi tadi Prof ada sentuh berkenaan dengan akan jadi murung dan sebagainya. Apakah jalan penyelesaian yang terbaik sebenarnya? Dalam kajian ni dilihat exception. Maknanya lelaki yang tak mengalami tekanan stres yang tinggi ini adalah mereka yang memang tahu dari awal perkahwinan bahawa istrinya akan mempunyai pendapatan lebih tinggi dari dia. So dalam kajian didapati kalau lelaki tu awal-awal dah kahwin tu memang macam Imam Fariha kata, dia isterinya lebih established kan dan awal dah tahu, dia sebenarnya tak meningkatkan stres. Sebab lelaki tu mungkin dia masuk dalam perkahwinan tu dengan tahu dah keadaan dia memang macam itu. Malahan ada yang mengatakan bahawa dia memang memilih isteri itu sebab dia tahu bahawa dengan itu kemungkinan dia tak perlulah risau sangat dari sini. Dapat mengurangkan beban. Saya rasa itu satu yang menunjukkan bahawa kalaupun suami isteri gajinya lebih tinggi, kita yang menariknya kenapa lelaki yang dalam kajian ni didapati meningkat stres dia apabila isterinya mempunyai pendapatan yang lebih. Dia ada dua sebab. Pertama tadi yang Fariha kata tentang konflik kuasa tadi, maknanya memang ada power struggle. Dan sebenarnya kan Fitri dan Fariha, lebih kurang 3-6 bulan selepas perkahwinan, dah hilang dah romantic stage tu kan, kita masuk kepada stage yang kedua. Stage kedua adalah dipanggil power struggle stage. Maknanya adalah tahap di mana kita ada memang perebutan kuasa. Kerana kat sini ni dah mulalah adanya perbezaan antara kita, dah mulalah kita ni menduga-duga kan, macam yelah kan dia ni boleh percaya ke tidak ke, dan seringkali power struggle ataupun perebutan kuasa akan berpaksikan kepada ekonomi, pendapatan kan. Jadi yang ini Fitri dan Fariha, kita mungkin kena bincangkan lagi, mungkin panggil ramai lagi pakar untuk berbincang supaya di dalam power struggle itu akhirnya kita boleh mendapat power sharing.
Ya, maknanya di situ daripada perebutan kuasa kita pergi kepada perkongsian kuasa ataupun perkongsian inilah sebenarnya isteri tu memang gajinya besar kan, katalah ini orang yang memang dah awal-awal gaji besar, suaminya kecil tu dia tak ada masalah sangat dalam konteks dia dah menyelesaikan itu ya, yang itu dah orang kata dah diselesaikan, cuma di dalam power struggle ni baru terasa betul-betul lah. Betul. Dan dalam power struggle ini dia boleh jadi ya sama ada memang akhirnya dua-dua tarik, putuslah tali itu, maknanya berpisah. Ya, yang tu yang perkahwinan yang paling tinggi perceraian adalah pada peringkat 5 tahun pertama kerana dia orang tak dapat nak go through that power struggle ya. Atau keduanya memang mereka orang kata tabayun. Mereka memang bukan tabayun, ta'awun. Maknanya mereka memang orang kata berkongsi kuasa tu, tak apalah yang sebab saya yang lebih banyak pendapatan saya, jadi saya akan bayar yang ni, abang bayar yang itu. Jadi dia perbincangan secara telus tu. Ya. Tapi yang saya bimbang ni Fariha dan Fetri, dan satu lagi di mana ada berlaku kompromi. Maksud dia kompromi ni memang satu pihak tu ya dominan, maka dia saja yang mengambil, dan satu pihak lagi ni dia yang pasif dan submisif, maka dia saja yang memberi. Tadi tu kan cantik kan, tapi yang carry. Dan saya bimbang ini yang kalau misalnya ada pasangan yang bila suami isteri dia lebih gajinya, dia gunakan kuasa dia kan, saya adalah ketua dalam keluarga ni, gaji awak kena bagi kat saya, lepas tu dia akan gunakan isteri dia punya pendapatan itu untuk modal lah ya apa semua dan isteri sajalah. Yang itu tu nanti akan ada penderaan. Ada penderaan emosi, penderaan boleh sampai kepada penderaan fizikal. Inilah juga yang dinamakan penderaan ekonomi. Itu dia. Sebab bila wang ni dia boleh membentuk macam-macam pemikiran ya. Mungkin juga nanti jadikan modal untuk nanti belum lagi isu tentang balik kampung, anak nak belajar di mana. Sebab bila yang memegang kewangan tu dia mampu untuk merencana pelbagai agenda. Jadi bergantung sangat kepada toleransi dan juga hormatlah. Terbimbang sebabkan bila dah ada rasa ego itu kan tercampak rasa hormat kita bimbang lah. Ya, Fetri sikit lagi. Kalau satu lagi sebab ni kenapa berlakunya tekanan yang tinggi tadi adalah kerana adanya ya kita punya stereotip tentang peranan lelaki tu kan, dari sudut tradisi. Lelaki memang menyara kan. Lelaki yang menjadi ketua keluarga. Jadi apabila ya ekonomi itu dikuasai oleh isteri, maka tu tadilah tercalarlah ego tu. Maka itulah kita punya pertelingkahan dan perselisihan yang tak kenal hujung ni. Pastinya suami isteri kenalah berbincang baik-baik secara harmoni. Kan, tak kiralah kalau isteri tu lebih tinggi kerjanya, lebih besar gajinya, tapi demi untuk kasih sayang, kesejahteraan rumah tangga dan anak-anak tu betul. Anggap ni Fariha sebagai rezeki dari Allah, dia turun tu. Bak kata Fetri, Prof, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila gaji menjadi rahmat, insya-Allah keluarga akan indah tersemat. Terima kasih kepada Profesor Dr. Halina Liza. Terima kasih Fariha dan Fetri. Terima kasih Prof. Beliau sebagai pengarah Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia berkongsi tentang itulah. Sebab benda ni kan dia bukan hanya bersifat atas kertas, betul-betul kena praktikal. Mungkin lain orang lain situasinya. Betul. Mungkin ada pihak sini ada campur tangan pihak ketiga, mertua dan sebagainya. Mungkin pihak sini ada renjisan api kemarah daripada kawan-kawan yang cuba untuk mengapi-apikan. Jadi macam-macam lah, bergantung pada kekuatan untuk membina benteng itu. Dia macam pilot dengan co-pilot lah, bawa kapal terbang kan. Kalau seorang dia bawa kuasa tu ke mana arah tak boleh nak berkongsi pendapat semua, terjunam lah kapal terbang tu. Jadi sama-sama lah berbincang. Tak apa kalau gaji isteri lebih besar. Apa tadi? Rahmat lah kan? Rahmat. Jangan terbuka. Okey, lepas ni kita juga dah mendapatkan ilmu tentang isu kad kredit. Dan lepas itu kita akan bersama dengan wanita yang gagah. Ya, kerjanya berisiko tinggi. Tapi nanti kita bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan kerjaya pengendali kren. Semuanya selepas ini di MHI. Antara paparan menarik Malaysia hari ini, minggu ini. Rabu, gaji isteri lebih tinggi. Khamis, persediaan pembelajaran 2021. Jumaat, raikan tahun baru bersama kami. Segalanya di MHI TV3.
Baik, anda masih bersama kami di Malaysia hari ini dan kita akan bincangkan bagi topik seterusnya kempen kad kredit I Mega Bonanza dan kami masih bersama anda. Dan kita bersama dengan Encik Fatayal Anshori Abdul Syukur hari ini, Ketua Pembankan Consumer Bank Rakyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah sihat hari ini. Alhamdulillah. Tinggal 2 hari ke tahun 2021. Kan, pejam celik dah nak masuk 2021. Tinggal 2 hari aja. So, yalah. Ya. Dengan COVID-19 semua sekali kan. Betul. So, insya-Allah. Dan didatangkan sendiri Encik Fatayal untuk membincangkan antara kempen terbaru oleh Bank Rakyat. Ini mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sofia tadi kan. Okey, sebelum itu saya ingin merakakan terima kasih kepada pihak pengurusan tertinggi Bank Rakyat. 147 cawangan Bank Rakyat, 180 lebih outlet Arano dan juga 5,000 staf Bank Rakyat kerana diberi peluang untuk bersama-sama MHR ini. Sebuah yang brand yang ikonik kan. Since 1994 kot this particular MHR ini, Bank Rakyat since 1954. So kita tahu tadi COVID-19, MCO, CMCO, banyak cabaran untuk tahun 2020. So tadi kebetulan ada segmen pasangan, gaji lebih, pendapatan lebih tinggi, ya. Semuanya berkaitan dengan isu yalah bila kita berhubungan ni kan. Banyak cabaran dia. Betul. It's all about reciprocal approach kan. Kena ada give and take. Sama jugalah bila kita give and take ni paling bagi saya personally ni satu benda yang paling mahal dan juga menyusahkan dan menyakitkan adalah setia. Setia pada satu pasangan, setia pada satu pasukan bola sepak kan. Arsenal menang pula tiba-tiba ni kan. So benda-benda setia ni menyakitkan dan mahal. Berbalik pada Bank Rakyat pasal setia tu kan. Pelanggan-pelanggan setia kami ingin rewardkan, kami juga hargailah. So berbalik pada kempen yang Bank Rakyat unjurkan untuk tahun 2021. Sebelum tu ada dua major kempen lah. Satu berkenaan kredit kad dan juga kempen untuk tahun 2021. Kredit kad, alhamdulillah since 9 Disember kita dah lancarkan kempen Mega Bonanza for credit card clients of Bank Rakyat. Konsep dia very simple, very senang adalah kalau belanja at least sekurang-kurangnya RM1,000 dapat chances untuk menang 3 jenis hadiah yang besar. Satu adalah hadiah utama X50 Proton. Wow, baru tu. Okay, not bad. Not bad. Something quite a hot case at the moment for Malaysian. Yeah. And number 2 adalah Yamaha LC135. LC135. Dan of course hadiah ini adalah RM200 cash rebate untuk pelanggan baru dan juga pelanggan setia Bank Rakyat. Itu harapan yang sangat bagus sebenarnya kita memasuki tahun baru. InsyaAllah dapat memenangi peluang ini cukup memberikan semangat yang bagus lagi untuk tahun 2021. Dan apakah cara untuk para pelanggan menyertai kempen-kempen ini? Untuk kempen kredit kad Bank Rakyat ada 2 kategori. Pelanggan baru just daftar. Sampai Mac 2021 nanti, 3 bulan ni, peluang akan ada cabutan rawat secara elektronik untuk menangi 3 set hadiah tersebut lah. S50, Yamaha dan juga cash rebate RM200. Tetapi kelebihan dia adalah, contohlah katakan Sofia, I think I can share with you my contact number lepas ni kita boleh bagi kredit card tu Sofia juga. Katakanlah for the next 3 months tu belanja, katakan we give you contoh kan. Contoh, ya? Bukan janji ni contoh katakan contoh. Katakanlah kredit limit RM10,000. Okey. Kredit limit RM10,000 kredit card Bank Rakyat. Lepas tu belanja 3 bulan jangan bayar full. Kan? Katakanlah dah bayar total dalam RM5,000 lah. Baik. For the next 3 months. RM5,000 bagi RM1,000 dapat 5 kali peluang. Untuk cabutan. Itu cara dia. Wow. Senang. Ada 3 medium utama. 1-300-805-5454 atau bankrakyat.com.my dan juga rakyat.com.my. Dan bila bermulanya dan akan berakhir bila? Untuk kempen kredit kad ni bermula 9 Disember sampai 31 Mac 2021. 3 bulan. Bermula 3 bulan. Dan akan berlanjutan sampai Mac ini. Betul. Dan bagi tahun 2021 kita ingin satu semangat yang sangat besar. Mungkin bagi Bank Rakyat sendiri. Terdapatkan kempen-kempen yang akan bakal dilancarkan untuk orang ramai juga? Betul. Diakui saya sepanjang 40 tahun lebih hidup ni kan. First time kot. COVID-19 ni dengan MCO. Sebab tu untuk tahun 2020, Rakyat sebelum ni telah melancarkan kempen kami bersama anda since Mac 2020
sehingga Disember 2020. Kempen sebelum ini lebih menghargai pelanggan-pelanggan dari segi konsep rates yang lebih mampu milik, rates yang lebih berjiwa rakyat lah. Berjiwa rakyat. Sesuai juga dengan branding Bank Rakyat ni juga. Okey, untuk tahun 2021, respon daripada kempen sebelum ini amat-amat menggalakkan. Alhamdulillah, even though bank pun in general pun terkesan dengan moratorium ni kan. Tapi alhamdulillah, support daripada pelanggan-pelanggan Bank Rakyat. Untuk tahun 2021, perjuangan kita untuk MCO, perjuangan kita untuk COVID-19 ni perlu diteruskan. Kan? Macam lagu Dewa bercakap, hadapi dengan senyuman jugalah. Okey, so jadinya untuk 2021 ni, kami bersama anda 2020, kita extend sikit, kami masih bersama anda. Terutamanya pelanggan-pelanggan Bank Rakyat. Kita berterima kasih kerana memang sudah tentunya Bank Rakyat sendiri berjiwa rakyat dan Encik Fatayah sendiri memberikan satu semangat yang sangat besar lagi untuk kita melalui hari akan datang dengan penuh rasa positif. Dan kalau satu mungkin ucapan penutupnya lah bagi tahun 2020 ini, apa yang disampaikan kepada para pelanggan Bank Rakyat? Pelanggan Bank Rakyat untuk tahun 2021 ni ada 4 main produk. Pembiayaan peribadi, pembiayaan perumahan, kenderaan dan juga Aranu, which is also going to be our niche, also type of product going forward. Yeah. Harapannya adalah kempen yang antara yang terbaik lah bagi saya. Gunakan adalah satu penghargaan kepada semua pelanggan-pelanggan Bank Rakyat. 2021 adalah cabaran yang agak-agak mencabar, tapi kita kena ingat bahawasanya kita jaga kita berjuang bersama-sama. Tahun 2021 hadiah untuk dimenangi, 21 pemenang dan secara retoriknya 21 das tembakan ke udara melambangkan satu tahun yang baru pada semua kita, Malaysia juga semua sekali itu, untuk kita hadapi secara bersama-sama, kita jaga kita dan juga insya-Allah kita akan menang bersama-sama. Alhamdulillah, insya-Allah. Simbolik yang sangat-sangat besar ya. Kami masih bersama anda. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Fatayah Ansori Abdul Syukur, Ketua Perbankan Konsumer bagi Bank Rakyat. Anda dapatkan segala informasi di laman sesawang Bank Rakyat. Dengan ketinggalan peluang ini yang telah bermula sejak 9 Disember sehingga Mac nanti. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sama. Selamat tahun baru. Sama. Terima kasih. Ya, yang tentunya kita banyak lagi pengisian yang pasti akan memberikan begitu banyak inspirasi kepada kita semua. Kita akan teruskan perkongsian kita bersama rakan setugas saya, Fariha. Silakan. Baik, terima kasih Sofia. Kita dah bercakap berkenaan dengan kerjaya pengendali kren. Tapi hari ini kita bawakan pengendali kren wanita. Dan juga seorang tamu merupakan Timbalan Presiden Operasi Keselamatan Pekerjaan iaitu Cik Muhammad Fadil Agil. Assalamualaikum, selamat pagi. Malu-malu Cik Fadil ni. Dan juga ini dia operator kren wanita Hazilah Sabri. Terima kasih bersama kami. Sedikit saya ingin kongsikan berkenaan dengan Hazilah. Hazilah ni baru saja menjadi antara operator pengendali kren ini sejak 2019 ya. Sebelum mengetahui berkenaan dengan bidang pengendali kren ni, saya dalam bidang retail dengan F&B. Macam mana boleh berada dalam bidang ni? Mula tu saya ada kenal dengan member ni. Lepas tu dia cerita pasal dia operator crane. Lepas dia bagi tahulah cara kerja. Maknanya benda ni macam menarik minat saya lah. Tapi pelik juga sebab perempuan kan selalunya macam nak mengendali crane ni kan berisiko juga dan sebagainya. Saya suka benda yang mencabar dan kelainan. Maknanya macam dalam Malaysia ni tak ada ramai perempuan yang menceburui bidang crane ni. So saya nak tunjuklah maknanya perempuan pun boleh juga masuk dalam bidang lelaki. Sebab dekat luar negara kebanyakan ramai dah perempuan yang masuk dalam bidang crane ni lah. Awak ni rare lah, antara kelompok rare. Betul Cik Fadil? Ya, betul. Okey. Cik Fadil, mungkin boleh kongsikan juga lah berkenaan dengan operator jentera berat pengendali kren ni kan. Kerjanya berisiko kan, dengan ketahanannya, fizikal, mental semua dibabitkan. Berapa ramai sebenarnya wanita yang menceburi bidang ni? Buat masa ni yang saya tahu hanya dia seorang je lah. Yang cuba ramai. Tapi yang tak dapat bertahan pun ramai lah. Selalu berapa lama kalau yang mula-mula cuba tu? Pada mula kita ada buat satu program Kren Wanita untuk program Kren Wanita. Memanggil mana-mana yang berminat untuk cuba. Bila dia orang ceburi, dia orang rasa kan dengan risiko, dengan tekanan mental, ramai yang tak dapat tahan, jadi mereka give up lah. Tapi hanya Hazilah ni dia
Dah setahun lah kan? Dia kuat mental. Hampir setahun ke dah setahun? Dah 2 tahun lah. Dah 2 tahun lah? 2019. 2019? 2020? 2018. Oh, dah 2 tahun lah. Paling tinggi sebenarnya ketinggian crane tu sehingga berapa? Yang paling tinggi setakat yang saya pernah bawa sendiri ya, dekat Astaka Johor 72 tingkat. 72 tingkat? Ya, 72 tingkat untuk tower crane. Paling tinggi sekarang ada dekat Kuala Lumpur, menara siapa? 118. Baik. Itu mencabar juga dengan ketinggian dan sebagainya kan. Berapa lama sebenarnya untuk menjadi pakar sebagai pengendali crane ini? Untuk kita jadi pakar perlukan masa bagi saya lebih pada 2 tahun. Untuk Kursus betul-betul. Kursus dalam jangka masa yang ditetapkan oleh sekolah contoh macam AKBN, macam BSTC dan yang lainnya. Ada kursus jangka masa pendek dalam masa seminggu saja. Saya bila tengok gambar Hazilah ni, tengok gambar tadi kan, cantik orangnya. Depan pun cantik juga secara live kan. Siapa sangka bahawa Hazilah mempunyai minat yang sebegini menjadi pengendali crane. Bila bekerja dikelilingi dengan semuanya lelaki di ni kan monopolinya. Berdepan dengan ketinggian, keberanian, risikonya. Lepas tu Hazilah juga merupakan ibu tunggal kepada 2 orang anak, baru berusia 5 tahun dan 4 tahun. Jadi bagaimana Hazilah berdepan dengan kerjaya yang berisiko tinggi ini? Apatah lagi anak masih kecil kan? Ada tak setiap kali nak keluar kerja tu belum memikirkan kalau sekiranya kita minta kan? Tapi anak-anak masih kecil keadaan itu. Ada juga, ada fikir ialah masa depan diorang macam mana semua. So dari situ macam saya ada buat simpanan untuk diorang. Lepas tu saya ada masuk insurans, ambil hibah. Andai kata apa-apa jadi kat saya, adalah bahagian diorang. Berkaitan dengan insurans, Hazilah menyentuh pada insurans. Mungkin dalam keadaan sebegini, sebab kita tahu bahawa kebanyakan kalau kita lihat pengendali crane ini kan ramai didominasi oleh warga asing. Kan, berbanding dengan warga tempatan. Mungkin adakah disebabkan oleh insurans itu terlalu tinggi ke apa ke bagaimana? Apa melihat isu ini bila ada dominasi daripada warga asing ini? Dia masalah warga asing bayaran kepada dia orang lebih murah. Jadi ramai yang ambil kesempatan tu untuk ambil dia orang ni sebab bayaran dia murah dan tak perlu apa-apa caruman dikenakan pada mereka. Jadi itu yang disebabkan. Ya. Kalau warga tempatan? Warga tempatan ni kita kena caruman KWSP, SOKSO. Dan diwajibkanlah buat masa sekarang ni untuk pengendali crane ambil insurans pasal kerja yang berisiko sangat tinggi. Okay, pastinya pembayaran pastinya gaji itu memang cukup besar. Cumanya berdepan dengan risiko yang besar juga. Mungkin Sofia dan juga Fetri, ada apa ya? Untuk Cik Hazilah sebenarnya. Sebab saya tertanya, kita mungkin melihat ni memang Cik Hazilah memang seorang wanita yang kuat, yang memang cekal hati ni untuk melakukan kerjaya sebegini. Tapi pernah tak mempunyai sebarang apa-apa yang pernah terjadi sebelum ini? Barangkali sesuatu yang tak boleh dilupakan sepanjang beberapa tahun menceburi kerjaya ini? Mungkin pengalaman kehidupan. Mungkin crane kan, mungkin ada di tempat kerja dan kemalangan ke apa? Tak ada. Buat setakat ni belum ada apa-apa kemalangan lagi lah. Proses latihan tu berapa lama? Latihan untuk mencapai tahap yang itulah kompeten. Kalau masa ambil lesen tu dalam masa 5 hari je. 5 hari? 5 hari untuk dapat kelulusan daripada JKKP. Okey, itulah dia bila nak tanya dengan Cik Fadil ya. Sebab sebenarnya timbul juga isu di mana ada kaitan dengan mungkin banyak dikuasai oleh pekerja asing contohnya. Sebab kita juga mengetahui tahap kompeten mereka bekerja itu. Mungkin ada yang nak cari kerja kosong, kita terus buat. Sedangkan perlu juga ada ilmu-ilmu lain yang mungkin prosesnya panjang untuk dapatkan tahap pekerjaan yang tinggi. Ataupun memang semudah itu ya. Macam mana? Macam warga asing ni, mereka ni hanya curi-curi untuk belajar. Jadi bila dah boleh bawa sikit dia orang boleh nampak dia bawa, orang akan ambil dia. Bila orang ambil dia, bayaran dia lebih murah daripada warga negara kita untuk dibayar. Jadi dengan harga yang murah tu, mereka yang ambil kesempatan untuk bayar pada warga asing ni, jadi keuntungan dia ada lebih dari situ.
Itulah berbandingan orang yang betul-betul minat dengan curi-curi belajar. Bukan Fariha curi-curi mari ya. Curi-curi mari ya. Macam mana? Jadi sekarang ni situasi macam mana di Malaysia ni? Memang kita berluasa mereka yang ada itu bakat betul ke macam mana? Masa sekarang ni macam kami pekerima memang melakukan operasi setiap kawasan yang ada naik kren menara. Dan pastikan tidak ada warga asing yang mengendali tanpa ada kompeten. Itulah dia. Nak tanya juga, sebenarnya bila 2 tahun kan, Encik Fadil berapa tahun? Saya 6 tahun. 6 tahun okey. Hazilah 2 tahun. Bila mengendalikan kren tu, apa sebenarnya yang perlu dititik beratkan, cabarannya kan? Dari segi mata ke? Sebab kita tahu kan, satu kesilapan membabitkan nyawa. Kalau berada dalam kren tu, apa yang perlu diberi titik beratkan? Fokus utamanya? Fokus utama daripada keselamatan lah. Lebih daripada keselamatan sebab bila kita mengendalikan jentera berat ni, risiko keselamatan tu memang penting sangat. Dengan orang bawah, sekeliling lagi. Maknanya mata, telinga semua kena peka. Dia visual semua dia visual. Berkait. Dengan cuaca, keadaan cuaca pun dia ambil kira juga. Maknanya kalau misalnya cuaca tak baik, tak boleh macam hujan, petir, angin kuat memang tak boleh. Pasal membahayakan. Okey. Kita nak sentuh sedikit sebab topik hari ini. Tadi kita bicara berkenaan dengan dengan gaji isteri lebih tinggi apa semua. Macam Hazilah ni mempunyai pengalaman hidup yang tersendiri kan. Merupakan ibu tunggal kepada 2 orang cahaya mata. Adakah ini antara bila melihat topik sebegini kan, sebab mungkin kita tahu kerjaya ini berisiko jadi gajinya lebih besar. Kalaulah bagi Hazilah, bagaimana Hazilah melihat kalau gaji Hazilah lebih besar daripada bakal suami macam tu? Mungkin tak kisah kot. Asalkan yalah dia pandai jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Hazilah takut ke? Kena beranilah macam nak buat kren. Saya nak tanyakan sikit kat Cik Hazilah ni kan, anak ada 2, seorang 5 tahun, 4 tahun kecil lagi. Bayi-bayi anak saya faham melihat mereka ni kita rasa macam kita akan lakukan apa sahaja untuk memberikan future masa depan yang terbaik bagi mereka. Tetapi Cik Hazilah ada cuba untuk mungkin memberikan mereka pemahaman tak kejaya yang dilakukan oleh Cik Hazilah sebab ini memang ada risiko dia sendiri, bahaya tu bahaya kan. Pernah tak mungkin ada satu perbualan dengan mereka? Ada juga. Selalulah bagi tahu diorang pergi kerja, kalau keluar kerja ni, kerja tempat mami tu bahaya. Cakap macam tu. Lepas tu selalulah anak tanya, dia tanya, mami kerja dekat tempat ni ke? Nanti kalau keluar dia nampak macam keren, ni tempat kerja mami ni kata. So dia selalulah macam tu. Fahamlah. Dia fahamlah. Kalau kita keluar pun dia akan cakap mami keluar pergi cari duit. Ketika hamil berapa lama berhenti tu? Hamil? Ini sebelum. Tu saya tak sure lah sebab saya cuburi bidang ni baru 2 tahun. Baik, sikit mungkin kata-kata dari Cik Fadilah sebab kalian antara yang berada dalam dunia operator jentera berat ni kan. Apa yang diharapkanlah? Sebab sekarang ni kalian berdepan juga dengan tadi katakan antara cabarannya bila ada warga asing. Mereka bukan profesional berbanding dengan kalian tetapi mereka juga mendominasi bidang ini. Sikit kata saya bagi mereka yang mengambil warga asing ni, jangan diambil kesempatan pada warga asing yang dibayar murah dan membiarkan warga negara kita tidak bekerja. Hingga dunia kren ni didominasi oleh warga asing. Kita ada pakarnya kan? Dan kami juga bersama dengan JKKP, CIDB, NAYOS semua membuat sebuah operasi bersama-sama untuk memberantas benda ni. Baik, kita mengharapkanlah supaya adanya keadilan juga kan kepada sebab warga tempatan kita pun sebenarnya berkelayakan seperti Hazilah sendiri, siapa sangka kan cantik orangnya. Saya tak tahu kadang-kadang bila tengok wanita ni kan luar biasa semangat juangnya bila berada dalam keadaan yang sebegini. Terima kasih diucapkan Cik Muhammad Fadil Agil, Timbalan Presiden Operasi dan Keselamatan Pekerjaan dan juga Hazilah Sabri, operator kren wanita. Sekarang ni seorang je lah Hazilah. Seorang legend. Legend Mana tahu lebih ramai boleh bersama dengan mereka untuk mencuburi dunia yang penuh cabaran ini, bidang kren. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Selepas ini ada apa? Kita ada artis Haris Alif dengan single terbarunya di MHI. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19.
Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasaraya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Dua hari lepas itu pula ada lagi 2 orang di majlis yang sama telah juga disahkan positif. Hari ini adalah hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk dah habis moratorium, masih tak dapat apa-apa pekerjaan. Oleh scammer ni sebab mereka ni pandai bercakap, selalunya kita percaya. Ada sekarang ni kita duduk di rumah. Siapa nak buat kerja-kerja ni? Dulu anak kita hantar kat nursery. Saya rindukan kawan-kawan, guru-guru dan masa bercuti bersama keluarga. 2020 tahun mencabar buat kita. Segala rintangan yang dihadapi mengajar kita untuk lebih menghargai diri, keluarga dan insan sekeliling. Saling mengingatkan, saling berpesan. Pengalaman silam jadi pedoman. Dengan doa, azam dan kecekalan terus meniti tahun mendatang bersama harapan dan senyuman. Antara paparan menarik Malaysia hari ini, minggu ini. Rabu, gaji isteri lebih tinggi. Khamis, persediaan pembelajaran 2021. Jumaat, raikan tahun baru bersama kami. Segalanya di MHI TV3. Kau hadir menemani senyumanmu terukir di setiap detik. Walau saat jatuh kau tetap di sisi menemani hati yang sepi. Berpancar sinar cahaya saat ku gelap. Kau persembahkan taat setiap pengorbananmu. Takkan ku persia, ku langitkan doa-doa agar cintakan terus mekar selamanya.
anugerah yang paling bermakna, memancar sinar cahaya saat ku gelap. Kau persembahkan taat setiap pengorbananmu, takkan ku persia. Ku langitkan doa-doa agar cintakan terus mekar selamanya. Saat ku gelap, kau persembahkan taat setiap pengorbananmu, takkan ku persia. Ku langitkan doa-doa agar cintakan terus mekar selamanya. Cintakan terus mekar selamanya. Haris Alif. Ya, saya. Wah, feel pagi-pagi. Feel. Itu bukan lagu ni ke? Reception bukan? Ada. Boleh je. Pagi-pagi terus bagi ya. Tunggu, kita ke depan sikit. Depan sikit Sini. Haris, apa khabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Apa khabar semua sehat? Sekarang dah dewasa. Nak cakap remaja. 21. Tu lagi. Ya, tahun ni dah 21. Baru dia datang MHI. Adik umur berapa? Masa tu baru 11 tahun ke 12 tahun dah time tu. Dah lama dah. Ini single terbaru Haris kan? Single terbaru saya. Anugerah. Anugerah. Jadi mungkin Yep. ceritakan sikitlah pasal Anugerah ni. Okey, lagu Anugerah ni menceritakan tentang satu benda yang kita terlalu macam anugerah, satu benda yang besar untuk kita dan kita sangat-sangat hargai anugerah yang diberikan tu. Jadi saya tujukan lagu Anugerah ni memang untuk orang yang dalam music video. Siapa Dia Siapa tu? kena teka lah siapa. Teka. Saya memang lagu ni memang dia something yang sangat-sangat special. Okey. Ya. Baik, tapi sebelum tu sebelum kita berteka-teki lah, berteka-teki. Banyak nak teka-teki ni. Kan. Kita tengok dulu mana tu yang 11 tahun tu? Mana budak 11 tahun tu? Mana dia? Allahu Akbar. Mana? Jom. Sikit. Bahasan. Wow. Oh, lah, dapat tahu. Aduh. Ini masa 11. Yalah, betul lah. Betul. 11 tahun. Ya Allah. Akan mengenangmu walau dunia akan berakhir, tak mungkin ku lupa kisah denganmu. Comel ya. Allah. Aduh, kenapa lah pagi-pagi ada video-video ni? Marah Farid. Kamai, producer kita. Oh, Oshe. Tangan. Oh, Superman tu. Nampak Superman tu. Lu mari lu. Halo. Lah, takut ke? Alamak. Yang dulu Apa ya Allah? sinar suria bila sudah kering pasti akan buntu. Saya main gitar. Lagu sendiri saya. Coba. Kenapa lah? Ya Allah, hai dengan rambut perang-perang Apa kecil-kecil. ni? Suara dah lain ah? Suara dah lain. Banyak dah. Itu dia. Macam mana dewasa dalam industri? Bagi saya, okey, sebab saya memang berkecimpung dalam industri dari usia yang sangat muda, dari usia 10 tahun. Jadi perjalanan saya daripada 10 tahun sampai ke sekarang memang boleh katakan bukan satu perjalanan yang mudah. Saya dah rasa dekat atas, dah rasa dekat bawah. Jadi memang banyak benda yang dah lalui dan saya sangat-sangat berhati-hati lah sekarang ni. Banyak berhati-hati untuk masa-masa yang akan datang. Ya. Mungkin kepada peminat Haris nak telefon, nak bercakap terus boleh 0377261603. Mungkin cinta Nadia sedang UPSR. Barangkali ketinggiannya. Saya terima Serena, rahmat Tuhan. Ya. Baik, hello. Kita dah panggil. panggil. ada. Hello, Assalamualaikum. Halo. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Siapa ni? Kenal tak suara? Oh, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Apa? Saya macam siapa? Dia tak boleh. Kali tengok Allah. Hello, khabar. Silakan peminat Haris. Peminat nombor 1 ya. Silakan ada soalan untuk Ya, peminat nombor 1 ni. Okey. Silakan soalannya. Intan Lady Yana. Intan, kita sebab tadi tanya dekat Haris, lagu Anugerah ni sebenarnya cerita pasal apa? Dia ceritalah pasal ni anugerah terbesar lah semuanya kan. Tapi last kali dia kata sebenarnya untuk yang dalam video klip tu. Orangnya. Rasa orang yang sama dalam yang bercakap ni dengan dalam video klip tu. Jadi bagaimana Intan? Bagaimana lagu Anugerah ini memang dituju khas untuk Intan sendirilah yang berada dalam video klip tu? Okey. Lagu tu alhamdulillah lagu untuk saya. Sebenarnya tak ada siapa pun pernah buat lagu untuk saya kan. So sweet gila lah. Haris ni memang sweet lah. Ya, memang sweet lah. Ini nak apa tu? Intan, apa sisi kematangan Alif? Apa sisi kematangan Haris tu? Okey, kita boleh nampak daripada segi nyanyian dia, dari segi dia punya percakapan dan juga penampilan dia sangat berbeza lah. Sebab memang nampak walaupun dia berumur 21 tahun, kita nampak kematangan dia dekat situ. Kalau rasanya kalau korang interview dia pun, korang tanya dia semua soalan pun, the way dia jawab pun kita tahu macam mana segi kematangan dia kan. Tak nampak macam budak-budak berumur 21 tahun. Setuju. Jadi perasaan Intan tak merah muka dia. Perasaan Intan tak berubah ya melihat video-video Haris berusia 11 tahun tadi, mesti maintain ya? Allah, tak tengok. Okey, nanti kita share link dekat Intan. Comel. Sebab sekarang ni saya syuting kat Langkawi, saya dekat hotel room, tak ada TV. So saya tak boleh tengok. Intan kat sana tengah syuting ya? Tengah syuting drama. Apa ni, Intan tak rakamkan lagu ke? Apa dia? Sorry. Tak rakamkan lagu ke? Tak rakamkan lagu. Yang tu kita tanya Haris. InsyaAllah akan ada bersama dia. Wah, you nak duet dengan I kan nanti? Wow, meletup nanti. Mungkin tak lah. Tapi suara you tak lah. Suara I macam tak lah sehebat suara you. Wah. Rasa macam tengah on the phone pula. Kita orang borak tak? So kita pula dalam panggilan juga kan? Intan, okey sedikit perkembangan Intan. Bougainvillea. Ya, sekarang ni ada drama saya di TV3 Surat Samarinda setiap Isnin hingga Khamis yang pukul malam iaitu Bougainvillea. Hari ni baru episod yang ketiga. So, sudi-sudikanlah untuk tengok. Okey. Terima kasih Haris, Intan. kata-kata akhir untuk Intan. Jaga diri kat Langkawi, okey? Amboi. Alah. Rasa macam dia dekat depan lah. Dengan saya malu. Sebab saya terkejut. Fitri, ni nak beritahu pasal apa? Dia malu-malu ke? Malu. All the best. Selamat-selamat kat situ ya. Jaga diri Langkawi tengah ramai orang kan? Ya, betul. Ramai gila. Itulah dia. Ramai. Okay, bye-bye. Take care. Thank you tau, Call. Thank you, Call. Alright. Sukalah tengok dia. Bye-bye. Jumpa lagi. Aduh. Okey. Ada seorang kawan lah. Nama dia Da'i Luqman kan? Ya, saya. Dia kata, awak ni suka kedewasaan, kematangan. Okey. Betul ya? Saya bukan. Sebab saya dari kecil memang bercampur dengan orang-orang yang lebih matang dari saya. Saya kalau lepak pergi jumpa dengan kawan-kawan pun kebanyakannya orang yang dah, kalau saya masa 15 tahun saya lepak dengan orang yang 20 lebih, dah 30 lebih. Jadi saya memang saya punya circle macam tu. So, mungkin daripada menyebabkan itu saya orang semua kata nampak tua je kan. Perjalanan kerjaya Haris ni memang sangat lama kan. Dalam usia takat ini dengan pengalaman yang ada dalam tangan ni, apa? What's next untuk Haris? Apa yang nak sampai sebenarnya? Saya rasa dah tiba masa untuk saya fokus on satu benda. Dan saya rasa sebab saya dah pernah saya bermula dengan menyanyi. Daripada menyanyi berlakon pula, dah berlakon pengacara. Sebab bagi saya benda tu saya nak ambil pengalaman. Sebab dalam bidang industri ni dia besar kan. Karya dia seni ni besar. So dia kaya dengan macam-macam benda. So saya nak explore semua benda dan bila dah dapat pengalaman setiap benda yang saya buat, baru saya rasa okay, now time untuk saya fokus on satu yang benda. Yang mana fokus sekarang ni? Menyanyi.
Nyanyi. Saya tahu soalan tu. Berbau lain. Pandai. Baik, kita tengok kembali kepada video klip. Ini video klip memang, sebab lagu ni memang untuk si dia. Jadi memang bagaimana idea untuk video klip ni? Idea dia sebenarnya datangnya dari produksi yang shoot dengan saya, Daily Dose Film, and then Sony sekali dan juga saya. Jadi kita orang cari satu storyline yang sangat simple sebab sekarang ni kan masa PKP, masa ni tak boleh shoot dekat luar-luar lagi. So kita kena cari satu location yang tak terlalu besar, yang tak terlalu pack dan buat satu storyline yang sangat simple dan inilah hasil dia. Ya, dia punya idea. Tadi cincin tu olok-olok ke betul? Kan? Cincin tu olok-olok ke? Oh, itu scene je. Bila scene tu? Bila scene tu? InsyaAllah. Tengok jap. InsyaAllah. Gambar. Gambar macam bila lah. Okey. Saya kena usik tak apa. Betul lah, saya kena usik je bagi ni. Tak apa. Doakan lagu anugerah ni insya-Allah. Terima kasih banyak. Baru Haris. Dan kita doakan jugalah yang mendatang. InsyaAllah. Itu sebab lama tak datang Malaysia kan? Oh, lama. Dah lama. Dulu datang adik, okey. Masih tak boleh move on Sila move on ke depan. Bila dia membesar, kita makin Mungkin awak saja. Baik. Kita akan terbaik untuk Haris. Terima kasih. All the best. Terima kasih kerana sudi menjemput saya hari ini. Jaga diri. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Yeay. 2021. Let's go. Esok kita shoot apa? Esok kita ada persiapan persediaan pembelajaran 2021. Betul. Jaga diri. Be safe. Kita jumpa esok. Assalamualaikum.